Hadirin yang dihormati sekalian, bilik pembentangan 2 melibatkan 10 orang pembentang. Marilah kita sama-sama mengikuti sesi pembentangan yang telah disusun dan dijadualkan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya, Connie Lauren Komarlak, akan membentangkan bahan inovasi saya yang bertajuk Tegmans Pro-Con. Tegmans Pro-Con merupakan singkatan kepada teknik menjawab soalan pro-kontra yang dipersembahkan dalam bentuk kad imbas dan kad jawapan yang menggunakan penggunaan kata kunci sebagai formula. Objektif bahan adalah untuk memberi gambaran mudah dan sistematik tentang teknik menjawab, meningkatkan kemahiran menjawab pelajar, meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan dan menyediakan bahan bantu belajar untuk guru dan murid. Inovasi terhasil apabila guru mendapati kumpulan sasaran yang terdiri daripada 16 orang pelajar tidak menguasai kemahiran menjawab soalan perbincangan. Ini dapat dilihat apabila pelajar hanya mengemukakan fakta dan contoh di dalam jawapan tanpa mengemukakan huraian pro dan kontra sehingga kehilangan 2/4 daripada markah. Isu yang ditangani oleh bahan ini ialah pelajar tidak tahu teknik menjawab, pelajar tidak menguasai kemahiran menjawab, prestasi pelajar yang rendah dan kekurangan bahan bantu belajar. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan inovasi ini ialah bahan sedia ada dan terpakai seperti kertas, gam, gunting dan sedikit hiasan. Kelebihan inovasi ini ialah ia bersifat sifarkos, mudah akses, mudah difahami dan percaya mengatasi masalah. Tegmans Pro-Con ini sebenarnya terdiri daripada standard pembelajaran dan standard prestasi yang dipermudahkan dengan penggunaan kata kunci. Dalam standard pembelajaran, ia merupakan unsur yang perlu ada dalam setiap perenggan jawapan pelajar. Setiap perenggan jawapan perlu ada fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan kesimpulan kecil. Dalam hal ini, saya menjelaskan kepada pelajar bahawa kata kunci bagi standard pembelajaran adalah bergantung kepada skop soalan. Manakala huraian pro yang merupakan kepentingan fakta, kata kunci yang digunakan ialah penting agar. Untuk huraian kontra yang merupakan ramalan kesan jika fakta tidak diamalkan, kata kunci yang digunakan ialah sekiranya pasti. Manakala untuk contoh, pelajar perlu mengemukakan watak dan peristiwa di dalam karya kajian dengan kata kuncinya, contohnya watak, dan akhir sekali kesimpulan kecil yang berupa penanda kesimpulan, cadangan dan harapan ditandai dengan kata kunci, jelasnya haruslah agar. Setelah pelajar memahami penggunaan kata kunci bagi setiap 5 unsur ini, maka pelajar akan menulis standard prestasi sebagai jawapan mereka. Baik, ini ialah contoh pembinaan standard prestasi setelah pelajar menguasai standard pembelajaran melalui penggunaan kata kunci jawapan. Standard prestasi merupakan baris ayat yang telah dibina oleh pelajar dengan menggunakan kerangka jawapan. Okey, contohnya lah soalan itu menanyakan tentang bincangkan 5 nilai murni pada watak Tuan Syekh Alam di Rimba berdasarkan cerita hikayat Pelanduk Jenaka dalam teks bermata sastra Melayu. Jadi pelajar tahu bahawa soalan itu meminta tentang nilai murni dalam watak hikayat dalam watak Tuan Syekh Alam di Rimba. Jadi fakta haruslah menggunakan perkataan nilai sebab soalan minta tentang nilai murni. Jadi nilai berani. Kemudian huraian pro yang merupakan kepentingan fakta itu tadi, pelajar akan beri apa pentingnya nilai berani. Jadi ayatnya, nilai berani penting dijadikan amalan dalam kehidupan agar melahirkan insan yang tidak gentar berhadapan cabaran. So ini tadi kata kuncinya, penting agar. Penting agar. Kemudian pada huraian kontra yang merupakan ramalan jika fakta tidak diamalkan, pelajar sedia maklum kata kuncinya ialah sekiranya pasti. Maka pelajar boleh rancang isi mereka, ayat isi mereka, bahagian huraian kontra dengan sekiranya nilai berani tidak diamalkan dalam kehidupan, pastinya seseorang itu akan gentar berhadapan cabaran. Ini ialah ramalan kesan. Baik, kemudian ayat keempat, bahagian contoh, kata kuncinya, contohnya watak. Contohnya watak. Jadi pelajar tahu mereka harus kemukakan watak Tuan Syekh Alam di Rimba dan bagaimana watak Tuan Syekh Alam di Rimba ini
mempraktikkan nilai berani dalam cerita yang mereka kaji. Tuan Syekh Alam di Rimba berani berdepan dengan raksasa yang menganiaya penduduk Rimba walaupun tubuhnya jauh lebih kecil daripada raksasa, sedangkan badak, harimau dan seladang melarikan diri apabila didatangi raksasa. So itu contoh berdasarkan hikayat pelanduk jenaka. Kemudian, pada kesimpulan kecil, pelajar perlu merumuskan isi, memasukkan cadangan dan juga harapan, dan kata kunci mereka tadi ialah jelaslah, haruslah, agar. Maka pelajar akan menghasilkan ayat seperti ini. Jelaslah sikap berani haruslah diamalkan oleh setiap insan agar dapat mengatasi permasalahan hidup demi hidup yang lebih harmoni. Okey, itu cara membina kerangka isi berdasarkan standard pembelajaran yang dipindahkan ke standard prestasi. Sekarang bagaimana cara bahan ini digunakan? Pertama sekali saya akan beri pelajar soalan. Okey, saya akan beri pelajar soalan, kemudian apabila pelajar dapat soalan, pelajar akan keluarkan kad imbas, kemudian teliti cara untuk menjawab soalan itu. Setelah mereka faham kehendak soalan, mereka gunakan kad imbas ini sebagai panduan bagaimana untuk rancang perenggan isi. Okey, setelah mereka rancang perenggan isi, setelah keluarkan 5 isi ataupun berapa isi yang sepatutnya dikemukakan, pelajar akan menghasilkan kerangka jawapan dengan hanya mengemukakan fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan jawapan. Fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan jawapan, sehinggalah semua isi yang diperlukan itu selesai. Kemudian, langkah seterusnya ya, pelajar kemudiannya meneliti kad jawapan. Itu dalam kad jawapan itu ada standard prestasi. Dan setelah pelajar meneliti standard prestasi dan mereka tahu cara untuk mengembangkan idea, maka mereka akan gunakan kerangka jawapan ini untuk dipindahkan kepada pembinaan satu perenggan isi lengkap untuk setiap perenggan isi. Yang mana isinya terdiri daripada masih ada fakta, huraian pro, contoh dan kesimpulan kecil. Begitu. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana kad imbas ini digunakan oleh pelajar untuk membina kerangka jawapan. Berpandukan kad imbas yang mengandung 5 unsur itu tadi, fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan kesimpulan kecil, pelajar akan menghasilkan kerangka jawapan yang mengandung jumlah isi yang sepatutnya. Okey, katakan di sini pelajar mengemukakan 5 isi sebab soalan tadi adalah soalan tunggal. Jadi pelajar akan menyenaraikan 5 isi. Okey, setiap isi itu terdiri daripada fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan kesimpulan kecil. Begitu juga yang seterusnya. Setelah pelajar mengemukakan kerangka jawapan yang lengkap ini yang terdiri daripada fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan kesimpulan kecil, bahan ini, kerangka isi ini tadi akan mempermudahkan pelajar untuk memindahkan jawapan ini kepada bentuk jawapan lengkap, iaitu dalam bentuk standard prestasi. Kalau ini standard pembelajaran, maka ini standard prestasi, iaitu pelajar pindahkan kerangka jawapan dalam bentuk jawapan lengkap, masih mengandung ayat fakta, ayat huraian pro, ayat huraian kontra, ayat contoh dan ayat kesimpulan kecil. Nah, ini pula adalah contoh jawapan berkualiti yang telah dihasilkan pelajar. Yang mana kalau kita lihat, pelajar ini telah memperoleh 24/25 markah. Untuk isi sahaja, dia telah memperoleh 20/20. Sebenarnya untuk bahagian Tekmens Prokon, apa yang penting adalah perincian pada bahagian isi. Sebab di sinilah Tekmens Prokon itu akan diimplementasikan. Maksudnya pelajar ini telah menguasai teknik menjawab yang betul, telah mengaplikasikan teknik menjawab yang betul di dalam jawapan. Kesanan penggunaan bahan ini boleh dilihat melalui 4 perkara. Yang pertama, keberkesanan pembelajaran murid. Kedua, keberkesanan pengajaran guru. Ketiga, peningkatan prestasi pelajar. Dan yang keempat, respon positif pelajar itu sendiri. Yang pertama, bahan ini berkesan terhadap pembelajaran murid. Baik, ini pula ialah contoh meningkatnya kemahiran menjawab pelajar. Sebelum Tekmens Prokon diperkenalkan, pelajar hanya memperoleh 5/25 markah, manakala selepas Tekmens Prokon, pelajar berjaya memperoleh markah maksimum 24/25 markah. Kedua, bahan juga berkesan dalam pengajaran guru.
Yang ketiga, meningkatkan prestasi pelajar. Dapat dilihat melalui peningkatan grade purata melalui ujian pra, ujian pos, peperiksaan sebenar semester 1 dan semester 2 yang melonjak daripada 2.20 kepada 3.10 dengan keputusan keseluruhan pelajar ketika ini ialah 100% lulus. Baik, ini pula ialah respon positif pelajar. Potensi bahan ialah bahan pernah memenangi anugerah di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa, pernah dikongsikan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa dan sesuai digunakan untuk subjek pengajian am dan sejarah. Sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Nordin bin Haji Kadis, pensyarah Sains Sukan dari Pusat Tingkatan 6 SMK Limbah Penampang, Sabah, yang mana saya akan berkongsi dengan rakan-rakan semua satu kajian tindakan yang telah saya lakukan, iaitu penggunaan rangka poli bagi meningkatkan penguasaan pelajar tingkatan 6 Sains Sukan semester 2 dalam topik sistem rangka dan juga sistem otot rangka. Baiklah, berdasarkan refleksi PDP yang telah saya jalankan, pelajar saya didapati tidak menguasai topik sistem rangka dan juga sistem otot dengan baik. Saya telah melakukan tinjauan awal berdasarkan latihan dan juga temu bual. Saya mendapati berdasarkan latihan yang diberikan, pelajar tidak dapat menjawab soalan dan juga tidak menjawab soalan. Markah yang diperoleh juga rendah. Dan berdasarkan temu bual, pelajar saya menyatakan bahawa topik sistem rangka dan otot rangka susah untuk diingat dan sukar untuk difahami. Oleh itu, saya menetapkan objektif kajian saya. Pertama adalah pelajar dapat menamakan jenis tulang dan juga otot rangka. Pelajar dapat memerihalkan sistem rangka dan otot rangka. Dan objektif khusus saya telah menetapkan pelajar dapat menjawab sekurang-kurangnya 8 daripada 10 soalan dengan betul dan memperoleh 6 daripada 8 markah untuk soalan struktur dan 13 daripada 15 markah untuk soalan esei. Bagi mencapai objektif kajian ini dan juga menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar saya akan menggunakan satu kaedah berasaskan game-based learning dikenali sebagai kaedah rangka poli. Rangka poli ini adalah diadaptasikan daripada permainan monopoli. Jadi, saya percaya bahawa ramai daripada kalangan kita ini pernah bermain permainan monopoli. Jadi, daripada intervensi inilah yang saya cuba untuk terapkan di dalam kalangan pelajar-pelajar saya bagi mengatasi masalah ketidakfahaman dan ketidakkuasaan mereka terhadap topik sistem rangka dan juga sistem otot rangka. Baiklah, berkaitan dengan proses kajian yang saya jalankan, saya menggunakan pendekatan kajian tindakan berdasarkan Kemis dan McTaggart 1998. Dan sasaran kajian ini melibatkan 25 orang pelajar yang terdiri daripada 10 orang pelajar lelaki dan juga 15 orang pelajar perempuan. Dan seperti yang kita tahu, proses kajian tindakan ini melibatkan 4 proses utama. Pertama ialah mereflek, merancang, bertindak dan juga memerhati. Dan kajian tindakan yang saya jalankan ini berlangsung selama 6 minggu
yang melibatkan 6 sesi PDPC, mengambil masa di antara 30 hingga 40 minit untuk setiap sesi. Baiklah, berkaitan dengan pelaksanaan kajian tindakan ini, saya mulakan dengan saya membuat refleksi. Saya telah membuat tinjauan awal berdasarkan latihan yang saya berikan kepada pelajar saya dan saya juga turut membuat temu bual untuk mengenal pasti apakah punca masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar saya. Daripada situ saya akan merancang intervensi saya yang dikenali sebagai rangka poli ini untuk membantu pelajar-pelajar saya menguasai topik sistem otot rangka dan juga sistem rangka dengan baik. Jadi dalam perancangan ini saya merancang untuk belajar sambil bermain dan disinilah berlakunya sesi soal jawab dalam kalangan pelajar. Selepas saya merancang, saya akan melaksanakan pembelajaran menggunakan kaedah rangka poli ini dan saya akan jelaskan bagaimana prosedur untuk menggunakan rangka poli ini selepas ini. Dan seterusnya saya akan membuat pemerhatian berdasarkan kefahaman, penguasaan dan pencapaian serta keberkesanan intervensi yang saya jalankan ke atas pelajar-pelajar saya. Baiklah rakan-rakan guru, seperti yang kita sama-sama dapat lihat di paparan skrin ini adalah merupakan salah satu PDP yang menggunakan pendekatan belajar sambil bermain ataupun kita kenali sebagai game-based learning. Ini adalah merupakan prosedur ringkas bagaimana rangka poli ini dijalankan. Kelebihan rangka poli ini adalah satu, ialah ia mudah disediakan dan ia mudah untuk dijalankan di kelas dan boleh dimainkan pada bila-bila masa. Tidak mengambil masa yang lama serta kos penyediaannya adalah minimal dan tidak melibatkan kos yang tinggi. Baiklah, cara untuk bermain rangka poli ini saya boleh jelaskan secara ringkas, dimulakan dengan pelajar melambung dadu, diikuti dengan pelajar tersebut berhenti di mana hentian dadu itu, kiraan dadu itu, dan pelajar akan memilih kad. Biasanya kad ini adalah berkaitan dengan, kalau dalam rangka permainan monopoli, kad ini berkaitan dengan pembelian tanah, rumah, stesen dan sebagainya. Tetapi dalam rangka poli ini, ia adalah lain daripada yang lain. Sebaliknya, ia merupakan satu kad yang mengandungi soalan di mana pelajar yang berhenti dan memilih kad ini akan memilih dan mengajukan soalan yang ada pada kad untuk dijawab. Dan soalan yang disediakan itu telah disediakan lebih awal dan mengandungi pelbagai aras soalan. Ada aras rendah, ada aras tinggi, ada aras sederhana. Jadi ia adalah pelbagai. Oleh itu, pelajar dikehendaki untuk menjawab dalam tempoh 30 saat. Jadi kalau ada pelajar yang gagal untuk menjawab 30 saat itu, pelajar tersebut akan didenda di mana pelajar tersebut akan dicalit mukanya dengan bedak sejuk, cair, dengan sama-sama rakan-rakan yang lain menyebut 1, 2, 3, calit. Jadi itu adalah kita nampak permainan ataupun prosedur rangka poli ini adalah sesuatu yang sangat menyeronokkan, simple, tetapi dia adalah mudah untuk dijalankan. Okey, slide yang seterusnya ini saya akan kongsikan dengan rakan-rakan sedikit video klip berkaitan dengan kaedah pelaksanaan bagaimana pendekatan game-based learning menggunakan kaedah rangka poli ini dijalankan di dalam kelas dan kita dapat lihat bagaimana interaksi pelajar-pelajar kita belajar sambil bermain dan walaupun kita nampak mereka bermain, mereka ini dapat belajar untuk dan juga seterusnya menguasai topik-topik yang susah dalam keadaan yang lebih fleksibel dan juga lebih menyeronokkan.
Sabarlah. No, warna putih. Hijau. Hijau alan. Tapi sudah soalan Tidak soalan. Oke, carry on. Main. Baca balik soalannya. Menyambungkan tulang dengan otot. Betul. Cepat soalannya. Kalau dalam pikiran boleh nggak aja? Gerakan badan. Dia menggerakkan tubuh badan. Satu. Ayo Trio. Habis kamu. 9. Apa nih? Balik nas. 9. Nas. 7. Warna oranye. Ini sih. Ke depan kan. 7. Oh iya bahkan. Nah sama juga. Nah, punya soalan. Punya soalan. Kau jalan lagi bagi. 1, 2, 3. Salib. Baiklah, sebentar tadi kita sama-sama menyaksikan bagaimana prosedur pelaksanaan game-based learning menggunakan kaedah rangka poli. Okey, daripada dapatan kajian yang saya cuba untuk kongsikan di sini, saya telah membuat perbandingan berkaitan dengan latihan, ujian pertengahan semester dan juga perperiksaan percubaan semester 2. Pada awalnya, sebanyak 70% pelajar tidak dapat menjawab dengan tepat, soalan tidak dijawab dan juga dibiarkan kosong. Terutama sekali berkaitan dengan topik sistem rangka dan juga sistem otot rangka. Jadi di sini puncanya kita kenal pasti pelajar tidak memahami konsep sains biologi, tidak dapat mengingati, kemudian keliru, dan di sinilah yang menyebabkan mereka tidak dapat menguasai topik sistem rangka dan juga sistem otot rangka. Kemudian kita telah menerapkan PDPC dalam PDPC kita, PDPC saya ini, iaitu Game Based Learning ini menggunakan kaedah rangka poli. Di sini saya mendapati ada perubahan di mana penurunan dari segi kemampuan, ketidakkemampuan untuk menjawab soalan itu lebih rendah. Okey, lebih rendah. Jadi daripada sini saya mendapati 56% pelajar sudah boleh menjawab soalan berkaitan dengan topik sistem otot rangka dan juga sistem rangka dengan lebih baik. Seterusnya, pada peringkat 4 minggu, 4 minggu telah dilaksanakan dan pengukuhan berterusan selama 2 minggu seterusnya. GBL menggunakan kaedah rangka poli ini dapat meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap topik, dan berdasarkan peperiksaan percubaan semester 2 tidak ada pelajar yang gagal dalam peperiksaan. Maksudnya 100% lulus. Jadi implikasi kajian ini yang saya perolehi ialah GBL menggunakan kaedah rangka poli ini dapat meningkatkan kefahaman, mengurangkan kekeliruan dan meningkatkan daya ingatan serta penguasaan pelajar terhadap topik sistem otot rangka dan juga sistem rangka. Baiklah, dapatlah disimpulkan bahawa pendekatan pembelajaran berasaskan bermain ataupun game-based learning menggunakan kaedah rangka poli ini telah mengubah situasi pembelajaran pelajar, di mana pelajar sendiri merasa seronok dan telah membina pengalaman tersendiri untuk belajar sesuatu topik yang sukar dan dikatakan sebagai susah. Okey, sukar dan susah. Selain daripada itu, pelajar juga dapat dibentuk dan juga dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan berkolaborasi sambil bermain. Jadi, pelajar merasa lebih seronok dan merasa lebih mudah belajar walaupun satu-satu topik itu lebih susah ataupun sukar. Daripada situ juga pelajar dilihat bertambah yakin dan lebih bermotivasi untuk belajar. Dan kita dapati
mereka merasa seronok dan mereka suka untuk belajar. Daripada situ kita boleh rumuskan bahawa kaedah rangka poli ini perlu diteruskan dan ia merupakan satu kaedah yang baik dan berkesan. Ia juga berpotensi untuk dikembangkan dan diluaskan kepada topik-topik yang lain. Dan saya pasti dan saya percaya juga kaedah rangka poli ini juga sesuai untuk subjek-subjek yang lain. Dan apa yang saya lihat berdasarkan apa yang telah saya lakukan, rangka poli ini boleh ditambah baik untuk meningkatkan keberkesanannya. Jadi, oleh itu, sasaran dan harapan saya seterusnya adalah pelajar-pelajar saya akan lulus 100% dalam peperiksaan STPM semester 2 yang sebenar. Baiklah, itu saja daripada saya, rakan-rakan. Terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian daripada saya. Jika ada soalan, bolehlah ajukan kepada saya. Jadi, itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nuraini Ombi daripada Sekolah Kebangsaan Penampang, Sabah. Dan hari ini saya akan bentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk keberkesanan penggunaan modul Kita Baca dan penglibatan ibu bapa untuk meningkatkan kemahiran membaca dalam kalangan murid tahun 1 Wira ketika pandemik COVID-19. Sekolah Kebangsaan Penampang ini terletak kira-kira 2 km daripada Pekan Dewangan. Sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah luar bandar. Kira-kira 1,032 orang murid belajar di sekolah ini dengan jumlah guru ialah seramai 64 orang. Sekolah ini lengkap dengan infrastruktur dan pada tahun 2013 sebenarnya sekolah ini merupakan salah satu daripada sekolah yang tersenarai sebagai sekolah Frog Champion. Sekolah ini juga merupakan sekolah angkat kepada BTPN Sabah kerana terletak bersebelahan dengan BTPN Sabah. Sekolah ini juga sebenarnya terletak bersebelahan dengan PPD Penampang. Kajian tindakan ini sebenarnya berdasarkan kepada dapatan daripada ujian diagnostik yang telah kami laksanakan kepada murid-murid tahun 1. Yang ini merupakan keputusan ujian diagnostik bagi kelas saya iaitu tahun 1 Wira. Daripada 34 murid yang mengambil ujian, 8 orang murid tidak mengenal abjad, 5 orang murid cuma mengenal abjad sahaja, manakala 5 orang murid cuma boleh membatang suku kata KV sahaja. Jadi secara kesimpulannya jumlah murid yang menguasai konstruk 3 cuma 16 orang daripada 34 orang. Jadi berdasarkan daripada keputusan ini, saya membuat kesimpulan refleksi iaitu 18 orang murid tidak menguasai kemahiran membaca. Dan saya juga telah menjalankan temu bual dengan ibu bapa melalui aplikasi WhatsApp dan saya dapati bahawa sebenarnya ibu bapa tidak tahu cara untuk membimbing anak menguasai kemahiran bacaan di rumah. Okey, oleh kerana itu saya telah mencadangkan kepada rakan-rakan guru saya, terutama sekali guru tahun 1, kita akan melaksanakan satu intervensi iaitu menggunakan modul bacaan Kita Baca untuk membantu murid-murid menguasai kemahiran membaca dan untuk membantu ibu bapa menggunakan modul ini. Jadi objektif bagi kajian tindakan ini ialah ada 2 ya. Yang pertama ialah melihat keberkesanan modul bacaan ini. Yang kedua ialah melihat keberkesanan penglibatan ibu bapa terutama sekali dalam PDPR. Objektif khususnya pula terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah untuk memastikan 8 orang murid ini tadi dapat mengenal abjad. Dan objektif khusus yang kedua ialah sekurang-kurangnya 25 murid boleh menguasai konstruk 3. Dan objektif yang seterusnya ialah sekurang-kurangnya 25 murid dapat mencapai PP2 dalam pentaksiran berasaskan bilik darjah. Apabila seseorang murid itu tidak menguasai kemahiran bacaan, maksudnya
SK 1.1 mendengar dan memberikan respon serta SP 1.1.1 mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi dalam objektif pembelajaran Bahasa Melayu tahun 1 tidak dapat dicapai. Oleh kerana itu, di dalam modul kita baca ini, kami telah mengubah modul ini berdasarkan kepada 12 konstruk yang sepatutnya telah dikuasai oleh murid tahun 1. Dan ini ialah huraian kepada konstruk tersebut. Di dalam kajian tindakan ini juga, saya turut melihat penglibatan ibu bapa. Dan saya menggunakan model penglibatan ibu bapa yang oleh Joyce Epstein 2002. Okey, minta maaf, 2002. Okey, terdapat sebenarnya di dalam modul ini ada 6 elemen. Bagaimanapun, untuk kajian tindakan ini, saya cuma ingin melihat sejauh mana keibubapaan, komunikasi dan pembelajaran di rumah benar-benar dilaksanakan oleh ibu bapa. Strategi intervensi bagi kajian tindakan ini ialah seperti berikut. Yang pertama, membahagikan murid-murid ini kepada kumpulan masing-masing. Dan kumpulan ini pula ialah berdasarkan kepada konstruk apa yang belum mereka kuasai. Setelah itu, saya akan membuat bimbingan kepada murid-murid ini dengan menggunakan rakaman audio dan juga video cara untuk menyebut sesuatu perkataan ataupun sesuatu suku kata. Kemudian, ibu bapa akan melaksanakan aktiviti bacaan dengan anak-anak di rumah. Biasanya saya nasihatkan kepada ibu bapa ini untuk mencari satu masa yang sesuai berdasarkan kepada kelapangan mereka, sebab ada juga ibu bapa yang bekerja, dan jangan mengajar murid ini lebih daripada 20 minit kerana biasanya tumpuan murid hanyalah 20 minit. Selain daripada itu, saya juga telah berpesan kepada ibu bapa untuk memastikan anak-anak murid ini tidak dipaksa untuk menguasai sesuatu konstruk itu dalam masa 1 hari. Tetapi ajarlah murid-murid ini berdasarkan kepada kemampuan murid-murid tersebut. Biar lambat, asalkan murid dapat menguasai sesuatu konstruk itu. Setelah itu, apabila murid telah menguasai sesuatu konstruk, ibu bapa akan membuat rakaman. Rakaman ini saya fleksibel, sama ada ibu bapa hendak membuat rakaman audio ataupun rakaman video. Jadi berdasarkan kepada rakaman video dan audio ini, saya akan membuat pentaksiran. Dan pentaksiran ini saya akan kemudian saya akan tandakan di dalam senarai semak saya sekiranya murid tersebut telah menguasai sesuatu konstruk. Jadi proses ini dia akan berulang-ulang sehinggalah murid tersebut menguasai konstruk 12. Baiklah, ini ialah dokumentasi bergambar yang saya telah buat untuk kajian tindakan saya pada tahun lepas. Okey. Daripada gambar yang saya paparkan ini, kita boleh lihat yang saya bulatkan ini ialah contoh rakaman video dan audio yang dihantar oleh ibu bapa untuk saya membuat taksiran. Dan kita boleh lihat dalam gambar-gambar ini, murid sedang melaksanakan aktiviti bacaan di rumah bersama dengan ibu bapa mereka. Baiklah, sekarang kita akan melihat perbandingan di antara bulan Januari dan bulan November setelah murid-murid ini menggunakan modul kita baca sebagai intervensi untuk membantu mereka menguasai kemahiran bacaan. Pada awal tahun, 8 orang murid tidak kenal abjad. Bagaimanapun, November sudah tidak ada murid yang tidak kenal abjad. Semua murid telah kenal abjad. Okey. Sekarang ada 5 orang murid masih berada di KV1. KV1 maksudnya dia cuma kenal abjad sahaja. Okey, kenapa ini berlaku? Saya akan terangkan selepas ini. Okey, sekarang kita akan lihat pula jumlah murid menguasai sekurang-kurangnya konstruk 3. Daripada 16 orang pada bulan Januari telah meningkat kepada 29 orang pada bulan November. Jadi jumlah murid yang telah menguasai bacaan hingga konstruk 12 daripada 2 orang sekarang telah bertambah kepada 9 orang. Dan ini juga sebenarnya telah mempengaruhi PP mereka di dalam pentaksiran bilik darjah. Daripada 23 orang murid
yang menguasai sekurang-kurangnya TP2 telah meningkat kepada 29 orang murid pada November 2020. Dapatan daripada kajian tindakan ini jelas menunjukkan bahawa modul kita baca telah dapat membantu murid-murid menguasai kemahiran bacaan. Bagaimanapun keberkesanan modul ini jelas bergantung rapat dengan penglibatan ibu bapa. Oleh kerana itulah 5 orang murid yang hanya menguasai konstruk 1 semasa PDP bersemuka selepas PKPB dilaksanakan, tiada perkembangan seterusnya semasa PDPR kerana tiadanya penglibatan ibu bapa. Jadi sekarang kita lihat kepada objektif khusus. 8 orang murid telah mengenal abjad, ini telah tercapai. 25 orang murid sekurang-kurangnya menguasai konstruk 3, ini juga telah tercapai. 25 orang murid sekurang-kurangnya mencapai TP2 dalam PPD, ini juga telah tercapai. Jadi untuk kajian seterusnya, saya mencadangkan penggunaan modul bacaan ini diperluaskan kepada murid-murid kelas pemulihan khas, murid cicir dan juga murid bukan warga negara untuk melihat keberkesanan modul bacaan ini. Baiklah, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Cikgu Pang Suzanne dari Sekolah Kebangsaan Saint Teresa Inabang Penampang Sabah. Saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Membunda Nombor Murid Tahun 5 menggunakan teknik neraca bundar semasa pandemik COVID-19. Saya mulakan dengan refleksi pengajaran yang lalu. Saya menghadapi isu iaitu tiada PDP secara bersemuka dan digantikan PDPR semasa pandemik COVID-19. Ia menyebabkan timbulnya masalah iaitu murid tidak menguasai kemahiran membunda nombor. Masalah ini berpunca daripada sikap murid belajar sambil lewat kerana tiada pengawasan guru dan ibu bapa. Murid malu bertanya kepada guru dan tidak faham video pengajaran yang guru sampaikan. Masalah ini dapat dikesan melalui tinjauan awal yang dilakukan daripada penyemakan ujian Mac, ujian pra dan temu bual. Gambar yang ditunjukkan ini tinjauan awal masalah iaitu murid keliru nilai tempat yang perlu dibundar dan tidak tahu nilai tempat yang perlu dirujuk untuk menentukan tambah 1 atau kekal semasa membundar. Seterusnya, objektif kajian. Terdapat 2 bahagian iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum kajian tindakan ini ialah meningkatkan kemahiran membunda nombor hingga ratus ribu terdekat dalam kalangan murid tahun 5 dengan menggunakan teknik neraca bundar. Objektif khusus pula terbahagi kepada 2. Pertama, murid dapat menguasai kemahiran membunda nombor hingga ratus ribu terdekat iaitu 6 soalan dengan betul. Kedua, meningkatkan minat murid belajar matematik menggunakan teknik baharu dalam topik bundar. Kumpulan sasaran bagi kajian saya melibatkan murid tahun 5 seramai 30 orang murid iaitu 12 orang murid lelaki dan 18 orang murid perempuan. Kesemua murid ini mempunyai pencapaian sederhana dan lemah dalam matematik. Murid-murid ini juga tidak menguasai kemahiran membundar nombor. Saya telah mencadangkan satu intervensi untuk mengatasi masalah kajian saya, iaitu menggunakan teknik neraca bundar. Proses kajian tindakan saya menggunakan model kajian tindakan Kemis dan Mctaggart 1988. Bermula dengan fasa refleksi, iaitu mengesan masalah pembelajaran. Seterusnya, ke fasa merancang, di mana saya merancang intervensi yang sesuai untuk mengatasi masalah. Kemudian, dalam fasa bertindak, saya menjalankan tindakan seperti yang saya rancang. Selepas itu, dalam fasa memerhati, di mana saya membuat analisis ujian pos dan soal selidik untuk menilai tahap keberkesanan perancangan dan hasil dapatan kajian saya. Terdapat 3 aktiviti dalam pelaksanaan kajian saya. Aktiviti 1,
murid akan mengenali nilai tempat bermula dari sak, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Setelah murid dapat mengenali nilai tempat bagi semua digit dalam satu nombor, maka murid akan meneruskan aktiviti kedua. Aktiviti kedua ialah pengenalan neraca bundar. Dalam aktiviti ini, murid-murid akan diperkenalkan bahagian-bahagian pada neraca bundar dan fungsi setiap bahagian itu semasa menjawab latihan membundar nombor. Kemudian, murid beralih kepada aktiviti 3 iaitu sesi latih tubi. Murid-murid akan diberikan latihan pengukuhan di mana murid akan menyelesaikan soalan membundar nombor menggunakan teknik neraca bundar. Seterusnya ialah cara menggunakan neraca bundar semasa membundar nombor. Saya bahagikan kepada 3 langkah. Langkah pertama, nombor 1, tuliskan soalan pada bahagian 1. Kedua, tuliskan nombor 1 hingga 4 pada bahagian 3 dan tuliskan nombor 5 hingga 9 pada bahagian 4. Seterusnya, dalam langkah kedua, nombor 1, bulatkan nombor 2 digit pada bahagian 1 iaitu nilai tempat di bundar dan 1 digit di belakangnya. Kedua, salin semula digit nilai tempat di bundar di hadapan setiap nombor pada bahagian 3 dan 4. Ketiga, pada bahagian kedua, tuliskan nombor sebelum bahagian 3 yang ditulis. Contohnya, 21. Sebelum 21 ialah nombor 20, maka bahagian 2 ditulis 20. Keempat, pada bahagian 5, tuliskan nombor urutan terakhir selepas bahagian 4. Contohnya, urutan terakhir pada bahagian 4 ialah 29. Maka, pada bahagian 5, kita tulis 30 kerana seterusnya. Seterusnya, masuk kepada langkah ketiga. Pertama, tentukan kedudukan nombor di bulat sama ada di bahagian 3 atau 4. Jika kedudukan di bahagian 3, maka jawapan akan diambil dari bahagian 2. Jika ia berada pada bahagian 4, maka jawapan akan diambil pada bahagian 5. Contoh, nombor yang di bulat 27 berada pada bahagian 4, maka jawapan akan diambil pada bahagian 5. Kedua, pada bahagian 6 iaitu bahagian jawapan, tulis semula nombor sebelum di bulat iaitu 19, tulis 19. Nombor yang di bulat 27 ini tukarkan kepada bahagian 5 iaitu 3 sifar. 84 di belakang bulat ini digantikan dengan sifar-sifar. Gambar yang ditunjukkan ini ialah dapatan sebelum dan selepas intervensi diperkenalkan. Sebelum intervensi neraca bundar, murid keliru nilai tempat yang perlu dibundar dan tidak tahu nilai tempat yang perlu dirujuk untuk menentukan tambah 1 atau kekal. Selepas neraca bundar diperkenalkan, murid dapat menjawab soalan dengan betul. Dapatan kajian seterusnya saya bahagikan kepada 3 aspek. Pertama, minat murid. Murid menunjukkan minat dan senang hati untuk belajar kerana dapat menjawab soalan dengan teknik mudah. Kedua, motivasi murid. Melalui pemerhatian, murid melibatkan diri secara aktif dan lebih bersemangat kerana yakin dapat menjawab soalan dengan betul. Ketiga, keberkesanan, iaitu teknik neraca bundar berkesan kerana semua murid dapat menguasai kemahiran membundar nombor dengan betul. Jadual yang ditunjukkan ini menunjukkan perbandingan pencapaian murid dalam ujian PORA dan POS. Dapatan yang diperolehi daripada ujian POS menunjukkan peningkatan dalam ketiga-tiga soalan yang diberikan kepada murid. Peningkatan ini menunjukkan murid membundar nombor dengan betul menggunakan teknik neraca bundar. Rumusannya, objektif kajian saya ini tercapai kerana terdapat peningkatan penguasaan kemahiran membundar nombor. Kajian tindakan ini memberi impak yang baik dan positif kepada murid, guru, sesi pengajaran dan pembelajaran dan perkembangan kurikulum. Impak kepada murid, pertama, murid lebih memahami dan menguasai kemahiran membundar nombor. Kedua, meningkatkan motivasi murid untuk terus belajar.
Seterusnya, impak kepada guru ialah meningkatkan amalan pengajaran guru dan mengatasi masalah yang dikenal pasti. Seterusnya, impak kepada sesi pengajaran dan pembelajaran ialah aktiviti menarik dan sangat mudah membantu mencapai objektif pembelajaran. Akhir sekali, impak kepada pembangunan kurikulum ialah peningkatan pencapaian penguasaan murid dalam PBD tahap minimum iaitu TP3 dalam kurikulum sekolah. Terdapat 4 kesimpulan daripada kajian tindakan yang telah saya laksanakan ini. Pertama, ia berkesan dan berjaya meningkatkan kemahiran membundar nombor. Kedua, murid lebih berkeyakinan diri kerana dapat menyelesaikan soalan. Ketiga, punca kejayaan kajian ini dapat mempercepatkan kefahaman murid. Keempat, seorang guru perlu kreatif dalam perancangan agar mudah difahami oleh murid, terutama di musim PDPR. Cadangan kajian saya seterusnya ialah menguji keberkesanan teknik ini dengan melibatkan murid-murid tahun 2, 3, 4 dan 6. Selain itu, meluaskan skop kajian di sekolah-sekolah dalam daerah yang sama dan daerah yang lain yang mempunyai masalah murid dalam topik membundar. Setakat ini sahaja perkongsian kajian tindakan saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Jumania binti Abdul Mutadib dari SK Buit Hill Penampang akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Penggunaan Teknik SS Siok Sendiri XPU untuk meningkatkan penguasaan topik Simple Present Tense dalam kalangan murid-murid tahun 6 Mawar SK Buit Hill Penampang semasa pandemik COVID-19. Idea untuk menghasilkan kajian tindakan ini tercetus apabila timbul isu PDPR semasa pandemik COVID-19. Guru melihat masalah utama apabila murid tidak menguasai simple present tense walaupun sudah berada di tahun 6. Murid juga tidak faham nota yang panjang di dalam buku teks. Dan masalahnya, grammar penting untuk dikuasai kerana berkaitan kemahiran bahasa Inggeris yang lain seperti speaking dan writing. Di dalam pemerhatian awal, guru mendapati murid tidak bersemangat dan kurang fokus di dalam kelas bersemuka normal baharu. Ini berkemungkinan disebabkan oleh murid terlalu lama berada di rumah, banyak menggunakan komputer dan peranti mudah alih dan terpaksa mengikut SOP yang ketat. Kedua, murid tidak faham dan tidak berminat dengan nota yang panjang. Murid lebih berminat dengan nota grafik, ringkas dan mudah difahami. Murid juga miskin perbendaharaan kata. Murid kurang faham penggunaan dan istilah-istilah yang digunakan di dalam simple present tense. Ini kerana murid tidak menguasai pronoun dan tidak faham istilah-istilah yang biasa digunakan di dalam grammar. Keempat, murid tidak tahu bila verb perlu ditambah huruf S. Punca utama kerana murid tidak menguasai topik simple present tense. Kelima, murid mempunyai kebiasaan menulis I, iaitu saya, dengan huruf kecil. Puncanya, murid cuma faham perkataan pertama di dalam ayat ditulis dengan huruf besar dan bukan di tengah ayat. Pemerhatian awal yang keenam mendapati semua jawapan yang diberikan oleh murid adalah salah. Refleksinya, 6 Mawar adalah kelas kedua daripada 2 streaming classes. Dan hanya 7 orang murid
yang lulus paper 1 and 2 di dalam peperiksaan semester 1 yang dijalankan pada bulan Mac tahun 2021. Objektif umum kajian tindakan ini ialah murid dapat meningkatkan penguasaan topik simple present tense dengan mudah. Objektif spesifik yang pertama, murid tahu bila perlu menambahkan huruf S di belakang verb di dalam simple present tense. Kedua, mengingatkan murid bahawa I, iaitu saya, perlu ditulis dengan huruf besar walaupun berada di tengah ayat. Ketiga, mengurangkan jumlah murid yang mendapat markah kosong bagi topik simple present tense. Intervensi SS Syok Sendiri XPU. SS membolehkan murid menguasai penggunaan simple present tense bagi singular. Murid tahu selepas singular pronoun mereka perlu menambah huruf S di hujung verb. Syok Sendiri menarik minat dan memudahkan murid untuk mengingat. X diambil dari perkataan except yang bermaksud kecuali. PU, P mewakili plural, I mewakili saya, ditulis dengan huruf besar bagi mengingatkan murid bahawa I perlu sentiasa ditulis dengan huruf besar walaupun berada di tengah ayat, dan U mewakili you, iaitu awak. Sasaran intervensi ini adalah untuk 26 orang murid di dalam kelas 6 mawar. Indikator pencapaian yang pertama, penilaian prestasi melalui latihan, lembaran kerja dan ujian topikal. Kedua, dapat menjawab 50% soalan dengan betul. Langkah-langkah di dalam perancangan. Pertama, murid belajar istilah berkaitan topik. Kedua, memperkenalkan teknik SS Syok Sendiri XPU menggunakan kaedah mnemonik dan catchy words. Ketiga, latihan, lembaran kerja dan ujian diberikan. Keempat, menetapkan target di kalangan murid pada fasa pertama seramai 10 orang, fasa kedua 15 orang, dan pada fasa ketiga seramai 26 orang. Seterusnya, penilaian akan dilakukan di dalam virtual class dan online test. Pelaksanaan intervensi SS Syok Sendiri XPU. SS Syok Sendiri. S yang pertama merujuk kepada singular, S yang kedua merujuk kepada selepas verb ditambah S di hujungnya. EXC, X, yang bermaksud except, iaitu kecuali. PU, P yang pertama merujuk kepada plural, I yang kedua merujuk kepada I iaitu saya, U merujuk kepada you iaitu awak. Contoh ayat. My father washes his car during the weekends. Ada S di hujung verb bagi singular. Contoh kedua. Aidit and Asin cycle to school every day. Tiada S di hujung verb bagi plural. Contoh ketiga. I brush my teeth every day. You have a big house. Tiada S di hujung verb bagi I dan you. Refleksi semula. Sebelum kajian tindakan dijalankan, murid tidak bersemangat dan kurang fokus. Selepas kajian tindakan dilakukan, murid berubah kepada positif, berminat untuk belajar grammar dan berharap guru memperkenalkan istilah mudah lagi. Kedua, murid dilihat
kurang berminat dan tidak faham nota yang panjang. Setelah diperkenalkan dengan teknik ini, murid kelihatan tertarik dengan catchy words SS Syok sendiri, ingin mengetahui mnemonic XPU, dan murid merasa gembira kerana perlu mengingat istilah yang mudah. Sebelum kajian tindakan dijalankan, murid kurang faham penggunaan simple present tense. Selepas kajian tindakan dijalankan, murid dilihat yakin menjawab soalan yang berkaitan dengan topik simple present tense dan boleh menjawab sendiri dengan pemantauan minima. Sebelum diperkenalkan dengan teknik ini, murid mendapat markah kosong seramai 19 orang. Dan selepas diperkenalkan dengan teknik ini, cuma 2 orang murid yang mendapat markah kosong. Berikut merupakan hasil jawapan murid yang sama. Penilaian sebelum diperkenalkan teknik SS Syok sendiri XPU, murid mendapat 0 markah daripada 6. Penilaian kedua selepas diperkenalkan teknik SS Syok sendiri XPU, murid mendapat 6 markah daripada 10. Dan seterusnya, penilaian semasa PDPR menggunakan teknik SS Syok sendiri XPU, murid menjawab semua soalan dengan betul menggunakan teknik SS Syok sendiri XPU. Cabaran guru ketika menjalankan kajian tindakan ini ialah: yang pertama, kehadiran murid tidak menentu ekoran pandemik COVID-19. Kedua, perlu melalui pelbagai fasa. Dan ketiga, kelas bersemuka diteruskan dengan PDPR. Sekurang-kurangnya, 50% objektif tercapai apabila murid boleh menjawab soalan dengan sendiri melalui pemantauan minima. Intervensi dianggap berkesan apabila jumlah murid yang mendapat markah kosong pada penilaian 1 ialah seramai 73% dan berkurang kepada 8% pada penilaian 2. Di sini berlaku pengurangan sebanyak 65% murid yang mendapat markah kosong. Rumusan dan cadangan. Rumusan yang pertama, murid boleh memberikan jawapan yang betul dengan pemantauan yang minima. Rumusan yang kedua, jumlah murid yang mendapat markah kosong berkurangan. Cadangan. Pertama, virtual class kedua melalui Telegram khas untuk topik simple present tense akan diadakan. Kedua, online test berkaitan topik pada hujung minggu bagi menambah penyertaan di kalangan murid. Ketiga, mencapai target fasa 3 iaitu seramai 26 orang murid. Sekian dari saya, Cikgu Jumania binti Abdul Muttalib dari SK Buit Hill Penampang. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suzana Jusimin dari Sekolah SK Pendidikan Khas Tuaran Penampang Sabah. Pada hari ini akan membentangkan sebuah kajian tindakan yang telah saya jalankan di sekolah saya, iaitu yang bertajuk meningkatkan kemahiran aplikasi alatan perkebunan dalam kalangan murid tahun 4 masalah pembelajaran melalui projek Let's Plant Together semasa pandemik COVID-19.
Pertama sekali, kita akan melihat kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran yang telah saya jalankan ke atas 3 orang murid masalah pembelajaran tahun 4, di mana ketiga-tiga murid ini mempunyai beberapa masalah, iaitu kurang pengetahuan terhadap topik perkebunan, di mana ketiga-tiga murid mempunyai tahap pencapaian rendah, iaitu pada TP1 dan TP2 sahaja. Kemudian, murid-murid tidak mahir dalam mengenal alatan perkebunan dan juga aplikasi alatan tersebut. Dan ketiga, murid keliru dengan sesetengah penggunaan alatan perkebunan. Masalah-masalah yang dihadapi oleh murid ini adalah disebabkan oleh penutupan institusi sekolah disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran di rumah iaitu PDPR dalam masa jangka masa yang panjang telah menimbulkan pelbagai kesukaran untuk murid mengikuti pembelajaran. Selain itu, murid juga tidak dapat mengikuti proses pembelajaran secara berkesan disebabkan oleh pelbagai faktor seperti masalah pencapaian internet, kekurangan kemudahan alat pembelajaran seperti komputer dan ketiadaan individu untuk membantu murid belajar. Dan yang terakhir sekali, masalah ini disebabkan oleh murid berkeperluan khas iaitu yang terlibat dalam kajian ini, murid masalah pembelajaran mempunyai tempoh masa fokus ataupun perhatian yang singkat. Oleh itu, pelaksanaan PDPR di rumah disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini telah mewujudkan atau menimbulkan masalah-masalah seperti ini. Oleh itu, berdasarkan kepada refleksi PDPC yang telah saya jalankan, di sini saya telah membina satu intervensi untuk mengatasi masalah ini, iaitu yang dipanggil Let's Plan Together. Projek Let's Plan Together ini adalah berasaskan kepada kaedah Project Based Learning ataupun pembelajaran berasaskan masalah, di mana dalam kajian ini saya telah memberi fokus kepada standard pembelajaran kemahiran hidup, tajuk perkebunan 3.1 iaitu mengetahui alat berkebun dan juga 3.2 mengaplikasi penggunaan alatan perkebunan. Pelaksanaan projek Let's Plan Together ini telah saya jalankan dalam 2 kitaran yang berbeza, iaitu kitaran yang pertama di mana murid berada di sekolah dan juga kitaran yang kedua iaitu semasa murid berada di rumah ketika PDPR dijalankan. Mengapa saya memilih projek Let's Plan Together yang berasaskan kepada PBL ini adalah disebabkan oleh kelebihan ataupun kepentingan PBL ini dalam pembelajaran murid. Seperti yang kita boleh lihat dalam paparan ini, kaedah pembelajaran berasaskan projek ini mengutamakan penglibatan murid dalam menyelesaikan masalah. Kemudian PBL ini juga dilihat sebagai strategi pembelajaran yang sesuai dan relevan untuk perubahan pendidikan masa kini. Selain itu, pengetahuan yang dipelajari oleh murid di dalam kelas juga dapat digunakan dalam pelaksanaan aktiviti sebenar. Dan yang terakhir sekali, pembelajaran berasaskan projek ini membolehkan murid-murid melakukan aktiviti dan tugasan secara hands-on di mana projek Let's Plan Together ini adalah bersesuaian dengan tajuk perkebunan yang telah dipilih. Seterusnya, pada bahagian objektif dan juga kumpulan sasaran, di mana saya telah meletakkan 3 objektif utama dalam pelaksanaan kajian ini seperti yang kita boleh lihat dalam paparan, iaitu objektif yang pertama, murid-murid masalah pembelajaran dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 jenis alatan berkebun. Dan kedua, murid-murid masalah pembelajaran dapat menguasai sekurang-kurangnya 4 kemahiran aplikasi alatan berkebun. Dan juga objektif yang ketiga, murid-murid masalah pembelajaran dapat mencapai sekurang-kurangnya tahap pencapaian 4 dalam topik perkebunan ini. Kemudian bagi kumpulan sasaran pula, di sini saya telah meletakkan 3 murid yang terlibat dalam pelaksanaan kajian iaitu murid A, B dan C di mana terdiri daripada 2 orang murid lelaki dan juga seorang murid perempuan. Berdasarkan kepada analisis tinjauan masalah yang telah saya jalankan iaitu melalui 3 kaedah iaitu yang pertama lembaran kerja, pemerhatian berstruktur dan juga ujian pra, didapati bahawa murid-murid ini memerlukan intervensi untuk membantu mereka mengatasi masalah yang mereka hadapi. Di mana analisis masalah tinjauan ini mendapati bahawa ketiga-tiga orang murid ini masih belum dapat menguasai topik perkebunan khususnya dalam 2 subtopik yang telah saya nyatakan sebelum ini. Oleh itu, dalam pelaksanaan tindakan dan juga intervensi iaitu Project Let's Plan Together, saya telah menyusun 3 aktiviti utama dalam pelaksanaan intervensi, iaitu aktiviti yang pertama PDPC di kelas di mana ia memfokuskan kepada bimbingan, pendedahan topik pembelajaran dan pemberian maklumat kepada ketiga-tiga orang murid yang terlibat.
Kemudian aktiviti utama iaitu projek Let's Plan Together yang dilaksanakan secara berkumpulan dengan kerjasama guru dan juga murid-murid di sekolah, di mana murid yang terlibat dalam kajian dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan, di mana setiap kumpulan ini diberi bimbingan secara individu dan juga kumpulan untuk memastikan objektif yang telah dinyatakan dapat dicapai dengan optimum. Dan manakala aktiviti yang ketiga pula iaitu ujian POS, di mana dilaksanakan selepas intervensi untuk melihat perkembangan ataupun peningkatan pencapaian dalam kalangan murid yang terlibat. Selepas pelaksanaan projek Let's Plan Together, di sini saya telah menganalisis dan memerhatikan semula pencapaian yang diperoleh oleh ketiga-tiga orang murid yang terlibat dalam kajian. Oleh itu, daripada segi lembaran kerja, didapati bahawa tiga-tiga orang murid yang terlibat telah dapat menguasai topik perkebunan. Melalui pemerhatian berstruktur juga didapati bahawa 89% item kemahiran telah dikuasai oleh murid, dan yang terakhir berdasarkan kepada ujian pra didapati markah murid meningkat berbanding dengan markah sebelum ini. Oleh itu, untuk melihat dengan lebih jelas perbandingan dan juga peningkatan pencapaian murid, di sini saya telah membuat analisis perbandingan berdasarkan kepada ketiga-tiga instrumen yang digunakan dalam kajian, iaitu pemerhatian, ujian pra dan POS, dan juga analisis dokumen. Pertama sekali, kita akan lihat dalam analisis pemerhatian, di mana di sini saya dapat menyimpulkan bahawa terdapat peningkatan yang jelas dalam penguasaan kemahiran, di mana selepas intervensi dijalankan, 88.9% item telah dikuasai oleh murid. Melalui analisis ujian pra dan POS juga dapat disimpulkan bahawa markah selepas intervensi dijalankan iaitu ujian POS telah meningkat berbanding markah sebelumnya, dan juga daripada segi aspek lembaran kerja, ketiga-tiga orang murid yang membawa peratus sebanyak 100% dapat melengkapkan lembaran kerja yang diberikan sewaktu PDPC di dalam kelas. Secara keseluruhannya, di sini sebagai pengkaji, saya dapat menyimpulkan bahawa pelaksanaan intervensi Let's Plan Together ini berjaya meningkatkan penguasaan dan pencapaian murid dalam topik perkebunan, khususnya dalam dua subtopik yang diuji. Pelaksanaan intervensi ini juga meningkatkan tingkah laku positif dalam kalangan murid-murid yang terlibat, di mana mereka menunjukkan sifat yang lebih fokus, sifat ingin tahu yang lebih tinggi dan gembira semasa melaksanakan aktiviti pembelajaran. Selain itu, pelaksanaan intervensi ini juga membantu mengatasi masalah pembelajaran yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 seperti mana yang telah saya nyatakan sebelum ini. Dan yang terakhir sekali daripada aspek murid, ia memberi pengalaman baharu dan juga pengetahuan kepada murid di mana mereka terlibat dalam pembelajaran di luar bilik darjah. Sebagai pengkaji, saya berasa gembira dan bertuah kerana pelaksanaan intervensi ini akhirnya berjaya mengatasi masalah-masalah yang telah dinyatakan sebelum ini, dan yang paling penting, ia telah mencapai ketiga-tiga objektif kajian yang telah saya nyatakan. Di sini saya telah memberikan ataupun menyatakan beberapa cadangan kajian lanjutan, iaitu yang pertama sekali, pelaksanaan intervensi ini dapat dikekalkan. Yang kedua, intervensi ini boleh diaplikasikan atau dilaksanakan untuk murid-murid tahap 2 di sekolah arus perdana kerana ia tidak semestinya dijalankan untuk sekolah pendidikan khas sahaja. Yang ketiga, intervensi ini juga boleh digunakan pakai oleh murid sebagai salah satu projek pembelajaran ataupun program sekolah. Intervensi boleh dilaksanakan secara kolaborasi dengan guru-guru lain, dan yang terakhir sekali, penggunaan instrumen lain iaitu seperti temu bual, soal selidik boleh digunakan pakai untuk menguji aspek lain seperti perasaan dan emosi murid untuk melihat keberkesanan pelaksanaan intervensi Let's Plan Together. Sebagai pengkaji, saya berasa amat gembira kerana pelaksanaan intervensi Let's Plan Together ini berjaya mencapai ketiga-tiga objektif kajian yang telah saya nyatakan, dan sebagai kesimpulannya, di sini Let's Plan Together telah berjaya mengatasi masalah-masalah pembelajaran yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Oleh itu sahaja daripada saya, Suzana Jusimin, daripada SK Pendidikan Khas Tuaran Penampang Sabah. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hazmi Awang Kasim dan Nur Zuliana Gedat dari SK Tembobo, Pinampang, Sabah akan membentangkan hasil kajian tindakan yang bertajuk Penerapan Budaya Salam di Kelas 1 Anggrek menggunakan kaedah KEBAS dalam fasa pandemik COVID-19. KEBAS iaitu Kad Bintang Adab Sopan merupakan intervensi yang dihasilkan dalam menyelesaikan isu kajian tindakan ini. Ia bersaiz poket murid dan sifar kos. Satu salam, satu bintang, itulah misi yang perlu diselesaikan dalam masa sebulan. Ia tidak perlu dipantau oleh guru. Selain itu, misi KEBAS mudah. Terdapat 50 bintang yang perlu ditandatangani. Bintang-bintang ini mempunyai 5 warna mengikut 5 kategori. KEBAS cantik, murid tertarik. Isu yang cuba dibangkitkan dalam kajian ini ialah budaya ucapan salam tidak diamalkan oleh murid. Matlamat kajian ialah untuk mencapai objektif pembelajaran pendidikan moral bagi standard pembelajaran 5.3 iaitu menunjukkan cara berkomunikasi dengan beradab sopan dalam tutur kata dan tingkah laku serta melahirkan insan yang berakhlak mulia selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Objektif kajian ini ialah untuk meningkatkan budaya memberikan ucapan salam dan tunduk hormat dalam kalangan murid 1 Anggrek. Fokus kajian terdiri daripada 10 orang murid tahun 1 Anggrek yang mempunyai pelbagai latar belakang. Mengapakah murid tidak memberikan ucapan salam? Refleksi guru mendapati murid berasa malu dan ia perkara baharu kerana jarang melihat sesiapa memberi salam dan tunduk hormat sebelum ini di luar bilik darjah. Yang kedua, pandemik COVID-19 yang melanda menyebabkan murid-murid kurang motivasi. Persekitaran di rumah masih terbawa-bawa di sekolah. Di rumah tidak ada guru untuk diucapkan salam dan tunduk hormat. Tingkah laku memberi salam juga tidak diteguhkan oleh guru. Yang ketiga, murid tidak bersedia. Kadang-kadang murid terkesima ketika terserempak dengan guru, sehingga lidah mereka keluh dan ternanti-nanti guru yang mengambil inisiatif untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Barulah murid bertindak. Yang keempat, murid kurang berminat terhadap PDP secara lisan tentang ucapan salam dan mahukan aktiviti yang seronok. Yang kelima, murid bersifat pasif, tiada keyakinan diri, takut dan bimbang jika tingkah laku mereka memberi salam dan tunduk hormat berbeza dengan murid yang lain. Tinjauan awal pada borang transit mendapati murid belum mencapai tahap penguasaan minimum TP3. Melalui para pemerhatian guru, mendapati murid tidak mempunyai perasaan ingin mengucapkan salam. Mereka lalu di hadapan guru dan warga sekolah lain tanpa mengucapkan salam. Murid merasakan ucapan salam hanya perlu diucapkan di dalam kelas sahaja. Perlakuan ini menunjukkan kurang nilai hormat dalam diri murid. Guru mencadangkan agar melatih murid menyampaikan salam setiap hari dan perlukan intervensi yang sesuai. Melalui transkrip Pratama Bual, Informan 1 menyatakan nilai-nilai adab ini perlu ditekankan dan mengharapkan ucapan ini menjadi satu kebiasaan. Informan 2 menyatakan murid tidak suka memberi salam. Ada murid yang memberi salam dan ada yang tidak ketika lalu di hadapannya. Dia turut mengajar anaknya memberi salam di rumah. Gambar cuba menceritakan murid seolah-olah tidak mempunyai perasaan atau kesedaran untuk menunjukkan rasa hormat terhadap guru. Murid lalu di hadapan guru tanpa salam. Ini menunjukkan murid tidak memiliki akhlak dan adab sopan yang terpuji. Kajian tindakan ini berlandaskan kepada teori peneguhan positif B.F. Skinner yang dimasukkan ke dalam gelung kajian Kemis dan McTaggart 1988 2 kitaran. Ia bermula dengan perancangan intervensi, pelaksanaan kaedah KEBAS diikuti dengan pemerhatian dan refleksi. Murid diterapkan dengan amalan memberi salam dan tunduk hormat, kemudian mengaplikasikannya ke persekitaran. Teori peneguhan positif dapat dilihat apabila murid telah memberikan ucapan salam dan tunduk hormat. Penerima salam akan menurunkan tanda tangan sebagai peneguhan positif kepada murid. Kaedah KEBAS digunakan untuk meningkatkan amalan murid memberikan ucapan salam dan tunduk hormat tanpa perlu pemerhatian guru. Diharap budaya salam dan tunduk hormat dapat diterapkan dalam diri murid agar dapat mendidik mereka lebih bersopan santun, berakhlak mulia dan beradab terpuji. Satu pakej lengkap telah disediakan oleh guru yang terdiri daripada KEBAS,
template salam ukhuwah dan lencana salam ukhuwah. Template mengandungi kata-kata ucapan salam seperti salam sejahtera, selamat petang dan terima kasih. Terdapat juga gambar-gambar tata cara tunduk hormat dan nilai-nilai murni yang perlu diteladani murid. Sebagai ganjaran, lencana salam ukhuwah diberikan kepada murid yang telah berjaya menyelesaikan misi KBAS. Langkah pertama, guru memberikan template tata cara ucapan salam kepada murid. Murid belajar tata cara memberi salam dan tunduk hormat dalam jarak 1 meter sesuai dengan fasa pandemik. Langkah kedua, guru menyerahkan KBAS kepada murid dan meletakkan di suatu sudut di bilik darjah. Murid akan mengambil KBAS ini ketika hadir ke sekolah dan membawa KBAS ini bersama-sama sewaktu berada di kawasan sekolah. Langkah ketiga, murid memulakan misi KBAS. Penerima salam akan menurunkan tanda tangan pada bintang setelah murid berjaya memberikan ucapan salam dan tunduk hormat. Sasaran murid ialah warga sekolah seperti yang dinyatakan di dalam KBAS. Setelah tamat sesi persekolahan, murid akan meletakkan semula KBAS ke dalam bekas asal. Masa lebih kurang sebulan diberikan untuk mengumpul 50 bintang dan tarikh akhir tidak dimaklumkan oleh guru agar murid segera menyelesaikan misi KBAS. Langkah akhir, lencana diberikan sebagai penghargaan kepada murid kerana telah menyelesaikan misi dan melihat perubahan sikap yang ditunjukkan oleh murid. Penerimaan murid terhadap KBAS sangat positif. Murid seronok, tertarik dan mengatakan ia cantik. Murid bersemangat, bersungguh-sungguh dan menunjukkan komitmen ketika melaksanakan misi KBAS. Kekangan masa menyebabkan ada murid masih tidak sempat mendapatkan kesemua 50 bintang. Cabaran awal intervensi ini, murid terlupa membawa pensel dan gagal mendapatkan tanda tangan. Kemudian guru mencadangkan penerima salam menggunakan pen sendiri untuk menurunkan tanda tangan kerana berkongsi pen tidak dibenarkan ketika pandemik. Cabaran lain ialah kekangan masa. Terdapat warga sekolah yang tidak dapat memberikan kerjasama kerana sibuk dengan tugas. Jadi, murid gagal bertembung dan mendapatkan tanda tangan. Daripada jadual kekerapan murid memberi ucapan salam dan tunduk hormat menggunakan KBAS, guru telah menginterpretasikan data ke dalam bentuk graf garis. Kod M1 hingga M10 mewakili murid 1 hingga 10. Dapat kita lihat kekerapan bilangan salam dan tunduk hormat yang dilakukan oleh murid pada graf garis. Nilai 10 menunjukkan nilai maksimum. Bintang yang diperolehi oleh murid, penekanan di sini ialah warna merah yang mewakili guru bertindan dengan warna kuning yang hanya kelihatan sedikit. Ini menunjukkan murid lebih kerap memberikan salam kepada guru diikuti pekerja kantin dan yang lain. Pos pemerhatian menunjukkan murid lebih kerap memberi salam. Murid telah mula memberi salam dan tunduk hormat kepada guru dan warga sekolah yang lain. Murid mempraktikkan budaya salam tanpa perlu diingatkan dan dapat memupuk rasa hormat di kalangan murid terhadap guru. Pada transkrip pos temubual, informan menyatakan murid lebih beradab sopan berbanding sebelum ini. Sikap murid-murid kelihatan lebih mudah memberi salam dan kelihatan sudah mula menjadi kebiasaan. Disiplin murid semakin bagus, ada perubahan dan ada peningkatan. Informan mengharapkan aktiviti ini diteruskan. Bagi impak 3, gambar menunjukkan murid memberikan ucapan salam dan tunduk hormat. Murid sudah ada kesedaran untuk menunjukkan rasa hormat terhadap guru dan seluruh warga sekolah. Kesimpulannya, penggunaan kaedah KBAS berkesan dalam meningkatkan budaya memberikan ucapan salam dan tunduk hormat dalam kalangan murid satu anggrek. Kejayaan intervensi ini dapat dilihat pada perubahan tingkah laku murid ke arah lebih positif. Murid telah mula memberi salam dan tunduk hormat kepada guru dan warga sekolah yang lain berbanding sebelum kajian dilaksanakan. Tingkah laku murid mula menjadi ikutan kepada murid yang lain. Guru mencadangkan agar kaedah KBAS dapat diteruskan dan dapat diaplikasikan oleh murid yang lain dalam menerapkan ucapan salam kepada seluruh murid di SK Tembovo. Masa melaksanakan misi juga perlu dipanjangkan agar amalan ini menjadi kebiasaan kepada murid. Diharapkan budaya salam dan tunduk hormat menjadi budaya di SK Tembovo agar dapat melahirkan murid-murid yang bersopan santun, berakhlak mulia serta beradab terpuji. Sekian, terima kasih, selamat maju jaya.
Kajian ini saya laksanakan adalah kerana saya ingin membantu murid untuk lebih memahami bagaimana menulis kod HTML dengan betul. Jika disebut kod HTML, masih ramai murid yang masih tidak faham apakah yang dimaksudkan dengan kod HTML. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui semakan kerja murid dan termual secara lisan murid. Hasil tinjauan menunjukkan bahawa murid tidak dapat menulis kod HTML dengan betul. Ada di antara mereka yang tidak memahami fungsi teks. Penulisan kod HTML betul adalah penting untuk membangunkan satu laman sesawang yang interaktif. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid dalam satu amanah dalam penulisan kod HTML, saya mengaplikasikan Everyone Should Learn How to Code. Dengan ini, saya telah membangunkan satu courseware pembelajaran HTML body di mana courseware ini telah dimuat naik mengikuti Classroom 1. Seramai 29 orang murid dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. 10 nota, 1 tutorial dan 1 latihan pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam tempoh sebulan. Aktiviti ini dijalankan selama 30 hingga 60 minit setiap kali waktu PPR. Keputusan ujian kos dan peperiksaan telah menunjukkan peningkatan prestasi murid. Murid lebih berminat menggunakan courseware ini kerana nota yang ada di dalam buku teks adalah tidak memenuhi kriteria untuk membangunkan satu laman sesawang yang interaktif. Oleh itu, dengan menggunakan courseware ini, murid seakan-akan mempunyai body di mana peranan courseware ini adalah bersama-sama dengan murid sepanjang menaik kod HTML untuk membangunkan laman sesawang yang interaktif. Refleksi pengajaran lalu. Masalah ini timbul pada sesi PDPC yang lalu, iaitu murid tidak dapat menulis kod HTML dengan betul, iaitu penggunaan tags yang digunakan tidak tepat dan ada kalanya murid lupa untuk menaip tags HTML. Yang kedua, murid tidak dapat mencari idea berpandukan kepada nota dalam buku teks. Dan yang ketiga, sekolah di tempat saya mengajar akan mengadakan sesi pembentangan kajian tindakan setiap tahun. Oleh sebab itu, saya merasakan adalah amat perlu untuk saya pertingkatkan lagi pembelajaran anak didik saya dan di samping itu, saya juga ingin memperbaiki kelemahan diri saya. Fokus kajian. Di pasaran pada ketika ini, kurangnya penjualan buku rujukan untuk subjek asas sains komputer. Kesemua nota dan latihan adalah berpandukan kepada buku teks yang telah dikeluarkan oleh KPM. Yang kedua, guru subjek telah membangunkan satu courseware HTML body sebagai bahan bantu mengajar kepada guru dan murid. Dan yang ketiga, penggunaan courseware ini sebagai bahan bantu dapat membantu murid untuk lebih memahami isi kandungan mata pelajaran kerana ini merupakan pengetahuan baru bagi mereka. Objektif A. Tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman murid, membina laman sesawang yang interaktif yang memaparkan banner, menu, ruangan komen, frame dan pull-down menu. Manakala objektif khususnya pula adalah membantu murid membina laman sesawang yang interaktif. Kedua, membantu murid menulis kod HTML dengan betul. Dan yang ketiga, membantu meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran asas sains komputer. Responden kajian ini terdiri daripada 29 orang murid tingkatan 1 anugerah, iaitu 18 murid perempuan dan 11 orang murid lelaki.
Hai, selamat sejahtera. Saya Aminah Jegri, guru dari SMK Datuk Peter Mojuntin, Penampang, Sabah. Hari ini saya ingin berkongsi secara ringkas mengenai kajian tindakan yang saya jalankan bertajuk meningkatkan tahap penguasaan 5 cekap terhadap subtopik tapak tangan karbon dengan menggunakan kaedah cakar lakar semasa fasa pandemik COVID-19. Saya menghadapi situasi seperti tadi apabila hari pertama fasa PDP bersemuka dilaksanakan. Pada ketika itu, minat murid untuk belajar sangat rendah kerana mungkin murid perlu menghafal fakta yang banyak dan saya juga tidak memberikan sebarang aktiviti hands-on. Implikasinya, semasa menyimak buku mereka, saya dapati murid memberikan jawapan yang tidak tepat dan tidak berkaitan. Malahan, sebahagian besar daripada mereka langsung tidak menjawab soalan. Keesokan harinya, saya telah menjalankan satu ujian ringkas iaitu ujian pra untuk mengenal pasti masalah yang saya hadapi. Sekali lagi, saya lihat murid memberikan jawapan yang tidak tepat, huraian dan istilah yang tidak tepat. Maka, saya telah membuat satu kesimpulan mengatakan bahawa minat murid untuk belajar menurun disebabkan tempoh PDPR yang agak panjang. Maka mereka tidak dapat menghafal fakta yang baik dan seterusnya tidak dapat menjawab soalan yang mudah. Ini menyebabkan murid kehilangan skor dan pada akhirnya saya boleh buat satu kesimpulan bahawa tahap penguasaan murid terhadap subtopik ini masih minima. Dalam kajian ini, saya telah menetapkan dua jenis objektif iaitu objektif umum dan objektif khusus. Untuk objektif umum, saya ingin mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan juga aktif dalam kalangan murid supaya minat murid untuk belajar meningkat. Manakala untuk objektif khusus, saya menetapkan 5 kesemuanya dan secara keseluruhan, saya ingin membantu meningkatkan tahap penguasaan murid 5 cekap terhadap subtopik tapak tangan karbon. Kajian ini saya jalankan ke atas seramai 37 orang murid yang terdiri daripada 14 orang murid lelaki dan 23 orang murid perempuan. Kumpulan murid ini adalah dalam kategori pencapaian sederhana. Justru itu, saya telah memilih kaedah cakar lakar sebagai intervensi utama saya dalam kajian ini. Kaedah cakar lakar adalah contoh dalam strategi pengajaran berbantukan visual di mana murid memilih apa sahaja gambar, logo ataupun simbol untuk mewakilkan fakta ataupun maklumat yang mereka ingin hafal. Kenapa kaedah ini saya pilih? Pertama, kerana ia tidak melibatkan sebarang kos dan yang kedua, kaedah ini mudah untuk dilaksanakan lebih-lebih lagi ketika fasa pandemik. Dalam pembinaan cakar lakar, murid perlu mematuhi beberapa arahan seperti pertama, murid perlu melukis keseluruhan tapak tangan mereka pada sekeping kertas A4. Kemudian, murid perlu melabel setiap jari dengan nombor 1 hingga 5 mewakili 5 langkah dalam tapak tangan karbon. Dalam setiap jari tersebut, murid perlu melukis atau melakar apa sahaja raja, gambar atau simbol yang berkaitan dengan fakta yang mereka ingin hafal. Kemudian, pada bahagian tengah tapak tangan tersebut, murid perlu memilih untuk melakar ataupun melukis objek raja ataupun simbol yang menunjukkan aktiviti-aktiviti manusia yang boleh mengurangkan pembebasan kandungan gas karbon dioksida di udara. Okey, tindakan pelaksanaan intervensi ini adalah dalam tempoh yang sangat singkat iaitu selama 3 hari sahaja. Pada hari pertama, saya telah memperkenalkan kaedah cakar lakar kepada murid dan kemudian memberikan arahan yang jelas dan tepat kepada murid agar cakar lakar dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Setelah selesai, murid akan menjalankan aktiviti kedua iaitu aktiviti sokongan pertama, aktiviti pair and share. Dalam aktiviti ini, murid akan berkongsi dapatan mereka dengan pasangan masing-masing dan ia akan mengesahkan sama ada perwakilan yang mereka pilih bertepatan dengan fakta yang mereka telah hafal. Aktiviti ini bukan sahaja dapat menambah input kepada murid, tetapi yang paling penting, ia dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berpusatkan murid. Setelah selesai, pada akhir sesi ini, saya telah menjalankan satu ujian ringkas iaitu ujian POS untuk mengenal pasti keberkesanan intervensi ini dalam tempoh yang singkat.
Pada hari kedua, saya telah menjalankan aktiviti sokongan kedua iaitu pembentangan spontan. Pembentang dipilih secara rawak dan pembentang ini akan berkongsi cakar lakar mereka kepada semua rakan-rakan. Rakan-rakan mereka akan memberikan respon dan secara tidak langsung wujudlah interaksi dua hala, komunikasi dua hala di antara murid dan murid dan guru. Maka suasana pembelajaran menjadi semakin menarik. Pada hari ketiga, saya telah menjalankan ujian pengukuhan untuk mengkaji keberkesanan intervensi ini selepas 2 hari dijalankan. Berikut merupakan salah satu contoh cakar lakar tapak tangan karbon yang dihasilkan oleh murid 5 cekap. Didapati majoriti murid menggunakan simbol dan juga raja untuk mewakilkan fakta dan maklumat yang mereka ingin sampaikan. Dapatan kajian. Antara dapatan kajian ini adalah terdapatnya perubahan positif pada proses PDP saya. Situasi sebelum ini bertukar sepenuhnya apabila saya menjalankan pertama aktiviti sokongan seperti pembentangan spontan dan juga aktiviti pair and share. Murid berinteraksi dengan rakan dan suasana pembelajaran menjadi sangat aktif. Apabila murid menyiapkan cakar lakar, murid memberikan soalan kepada saya, maka wujudlah komunikasi dua hala di antara murid dan guru. Murid juga gemar bertanya di sepanjang tempoh pelaksanaan aktiviti tersebut. Seterusnya, terdapat murid yang memberikan respon positif seperti mereka menyatakan mereka sudah mula menggunakan kaedah cakar lakar dalam menyiapkan nota kerana melihat nota mereka lebih kemas, nota mereka lebih padat dan paling penting mereka dapat menghafal fakta dengan lebih baik. Saya juga menjalankan perbandingan kualiti jawapan murid sebelum dan selepas intervensi. Saya dapati murid menjawab dengan lebih baik, jawapan berkualiti kerana murid menggunakan jawapan yang tepat serta istilah yang tepat. Selain itu, saya juga membuat perbandingan skrip jawapan murid semasa ujian pengukuhan dan juga ujian bilangan 1. Secara keseluruhannya, kualiti jawapan murid meningkat kerana murid menggunakan jawapan yang lengkap. Ada di antara murid yang memberikan isi penting lebih daripada 1 dan juga murid menggunakan huraian yang tepat kerana telah menghafal fakta. Atas dasar ini, murid mendapat skor yang baik untuk ketiga-tiga ujian. Daripada analisis skor, saya dapati peratus murid yang mendapat skor 5 dan ke atas meningkat. Apabila analisis item dijalankan, kebanyakan murid dapat menguasai menghafal 5 langkah dalam tapak tangan karbon. Murid juga dapat menggunakan istilah yang tepat. Murid juga dapat menghuraikan kesan daripada aktiviti manusia yang dapat mengurangkan karbon dioksida di udara. Walaupun kajian ini menunjukkan beberapa impak positif, namun saya percaya masih terdapat ruang dan peluang untuk memperbaiki kajian ini pada masa hadapan. Sebagai contoh, saya ingin mengetahui apakah yang berlaku sekiranya saya tidak menggabungkan intervensi utama dengan aktiviti sokongan seperti tadi. Atau adakah intervensi ini sesuai digunapakai kepada murid yang tidak mengambil subjek elektif PSV ataupun tidak berkemahiran, tidak berminat untuk melukis? Dan yang ketiga, adakah intervensi ini sesuai digunapakai semasa fasa BDPR? Saya rasakan itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Diharap ia dapat sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada rakan guru sekalian. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan. Saya Cikgu Samson Filipinus dari Sekolah Menengah Kebangsaan Limpanak Penampang Sabah akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Teknik Nota Origami Kreatif Meningkatkan Minat dan Pencapaian Murid Pertanian Tingkatan 5 Progresif terhadap Bab 1 Sains Tumbuhan. Melalui refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lepas, saya mendapati murid kurang menghasilkan nota belajar dan mereka kurang menguasai bab 1 sains tumbuhan. Kajian ini berfokus kepada kurang minat dan pencapaian murid 5 progresif dalam bab 1 sains tumbuhan yang berpunca daripada kelemahan murid dalam menghasilkan nota belajar.
Oleh itu, saya perlu memikirkan teknik yang kreatif untuk membantu murid-murid ini menghasilkan nota yang ringkas dan yang menarik, sekaligus meningkat minat mereka terhadap topik sains tumbuhan. Objektif kajian ini, pertama, murid dapat menghasilkan 2 buah nota origami kreatif dalam bab 1 sains tumbuhan. Kedua, murid dapat mengaplikasikan teknik nota yang berkesan untuk bab 1 sains tumbuhan. Dan akhir sekali, meningkatkan minat murid untuk membuat ulang kaji bab 1 sains tumbuhan dengan menggunakan nota origami. Paparan ini menunjukkan teknik nota origami kreatif. Seperti yang Anda dapat lihat, sebelum murid mengaplikasikan nota origami kreatif ini, nota yang mereka hasilkan ini adalah panjang dan berjelah. Dan ini menimbulkan kurang minat mereka untuk merujuk balik dari nota mereka ini untuk tujuan ulang kaji. Apabila mereka telah memahami konsep, contohnya dalam sini adalah proses fotosintesis. Apabila mereka telah memahami konsep ini, mereka boleh terjemahkan ke dalam bentuk grafik dan berwarna dan lebih mudah untuk pelajar mengingati proses fotosintesis ini. Ini apabila murid telah mengaplikasikan nota origami kreatif. Berikut adalah paparan yang menunjukkan nota origami kreatif yang dalam keadaan separa terbuka, seterusnya yang dilipat, dan apabila murid telah selesai membuat ulang kaji, mereka boleh menyusun dalam kotak yang mereka telah hasilkan itu untuk tujuan penyimpanan. Marilah kita lihat cara menggunakan nota origami kreatif ini. Kita hanya menumpukan kepada bahagian yang kita hendak baca itu ya. Manakala bahagian yang kita tidak baca itu, kita perlu lipat ke belakang atau ke bawah ataupun ke tepi. Seperti yang Anda dapat lihat dalam nota origami ini, dia amat menitik beratkan tentang penggunaan warna. Sama ada kita gunakan warna atau pen kertas berwarna ataupun pen berwarna. Di samping itu kita juga menggunakan simbol, grafik, nota ringkas, apa-apa sahaja yang boleh membantu murid ini untuk mengingati apa yang mereka pelajari dalam sesuatu bab tersebut. Pelaksanaan kajian tindakan ini bermula pada 8 April tahun ini. Ya. Dan pelaksanaan untuk teknik nota origami ini dijalankan pada 12 April hingga 30 April. Ini setelah kita mengetahui isu yang dihadapi oleh murid itu sendiri. Okay? Dan setelah murid menguasai teknik ini, maka ujian pasca dijalankan pada 5 Mei. Berikut merupakan sampel markah untuk murid kod 1. Murid ini mendapat sebanyak 30 markah sahaja itu gagal untuk ujian pra. Namun setelah murid yang sama menduduki ujian pasca, murid ini mendapat 76 markah, satu peningkatan yang agak ketara. Dapatan kajian ini melalui ujian pra dan ujian pasca. Untuk ujian pra, saya mendapati hanya seorang murid sahaja yang lulus dengan mendapat grade markah C, manakala yang lain mendapat grade markah G dan gagal. Manakala dalam ujian pasca pula, murid mendapat 2 orang mendapat 2A, 3 orang mendapat A-, 2 orang murid mendapat B+, seorang murid mendapat B, dan seorang lagi mendapat C+. Hasil kajian menunjukkan terdapat peningkatan peratus lulus murid daripada 11% kepada 100%. Keberkesanan nota origami kreatif ini kepada murid, pertama dapat memudahkan murid menghasilkan nota belajar untuk mereka membuat ulang kaji. Kemudian respon positif daripada murid itu sendiri, ya, boleh belajar di mana-mana, menarik perhatian
murid terhadap bab yang mereka pelajari itu, menjimatkan masa untuk mereka membuat ulang kaji dan meningkatkan kreativiti mereka dalam menghasilkan nota. Kita juga dapat melihat prestasi murid melalui ujian pra dan juga pasca ya. Seterusnya kita lihat keberkesanan nota origami kreatif ini untuk guru. Pertama, ia memudahkan guru mengajar, mana tidak. Aktiviti ini berpusatkan kepada murid. Dan ia menjimatkan masa guru mengajar ya. Dan memberi keyakinan guru untuk mengajar, khususnya untuk saya dalam bab 1 sains tumbuhan. Keberkesanan kos ini, kajian ini hanya melibatkan 13 sen sekeping saja untuk nota origami itu. Di samping ia mesra alam dan mudah didapati di mana-mana kedai buku yang berhampiran. Nota ini boleh digunakan untuk subjek bahasa Melayu, sejarah, sains, matematik, geografi, RBT, pendidikan moral dan pendidikan agama Islam dan lain-lain lagi. Jadi kebolehgunaan nota ini agak memang luas ya. Boleh digunakan untuk semua mata pelajaran. Seterusnya saya telah berkongsi ilmu ini untuk penghasilan nota belajar melalui teknik nota origami kreatif di salah sebuah sekolah di Kota Kinabalu, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tun Fuad untuk penatia pertanian ya, pada 17 Ogos. Yang ini telah berlalu ya. Yang ini merupakan dalam platform Google Meet dan inilah merupakan hasil murid tersebut. Dan akan datang saya akan berkongsi lagi amalan terbaik mata pelajaran pertanian ini melalui penghasilan nota belajar dengan nota origami melalui platform Google Meet pada 14 Oktober untuk PLC pertanian ya. Ini untuk semua guru-guru di negeri Sabah. Saya mendapati kajian tindakan saya ini objektifnya tercapai. Intervensi yang saya gunakan telah berjaya membantu murid menghasilkan nota belajar yang kreatif di samping meningkatkan pencapaian murid dalam bab 1 sains tumbuhan. Manakala perubahan tingkah laku murid, saya mendapati murid menunjukkan minat dan perasaan seronok semasa menjalankan aktiviti ini. Keberkesanan intervensi untuk guru, dia memberi keyakinan guru untuk mengajar dan lebih bersemangat dan berpuas hati tentang intervensi yang telah dijalankan ini. Kajian ini diteruskan dalam gelung kedua, yaitu dalam memperkenalkan bentuk origami kreatif itu sendiri. Ya, saya telah memperkenalkan dalam bentuk 4 segi sama dan oktagon untuk 2 subtopik yang berbeda. Ya, seperti yang Anda dapat lihat, untuk 1.1 fisiologi dia berbentuk 4 segi sama, manakala untuk 1.2 proses fisiologi tumbuhan dia berbentuk oktagon. Jadi ini dapat lagi meningkatkan minat murid dalam subjek ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hadirin yang dihormati sekalian, jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua pembentang kita pada hari ini atas perkongsian ilmu yang diberikan.